Rom kalah. Orang Rom kalah. Selepas kalah mereka akan menang dalam masa beberapa tahun sahaja lagi. Mana beberapa tahun tu tak sampai 10 tahun. Lepas pada tu, pada ketika tu nanti orang-orang Islam pula akan gembira dengan pertolongan Allah bila orang Rom tu menang. Sehingga pada ketika tu, baru ni sudah sebut dah, Abu Bakar kan bertaruh dengan orang musyrikin 100 ekor unta. Menang Sayyidina Abu Bakar. Pasal apa? Pasal dalam masa tak sampai 10 tahun, 9 tahun orang Rom benar pula dalam melawan puak-puak Farsi. Dan Herakl bernazar untuk berjalan kaki daripada Hims ke Ilya, iaitu Baitul Maqdis. Pada ketika itulah Nabi SAW atas surat. Atas surat. Nabi SAW atas surat kepada dia ni 2 kali. 2 kali. Satunya pada ketika ni. Pada ketika ni dalam hadis disebut dia mimpi gapo tu. Tengok Raja Khitan telah pun nyata tu. Begitulah. Lepas tu seperti yang kita baca dalam terjemahan tu lah. Heraklu tulis surat kepada kawan dia di Rom. Kawan dia di Rom, Dughatir nama dia. Ini ketua padri di Rom. Dan kawan dia tanya dia pendapat dia tentang Nabi akhir zaman ni gapo semua. Dan dia rayak dia mimpi gini-gini. Dughatir itu pun sokong. Dia kata betul lah, betul. Memang betul. Bila dia ni tengok ketua padri dia tu sudah sokong dia dan bersetuju dengan dia, dia pun nampak ni ada harapan lah. Kalau dia nyatakan tentang kebenaran Nabi ni, ataupun kalau dia menyatakan Islam dia, ada harapan lah sebab ketua padri terima. Lepas tu dia pun wajar terima. Tu dia cuba kumpulkan orang-orang yang kita baca baru ni, cuba kumpulkan pembesar-pembesar dia, tapi keadaannya tidak begitu. Hak berlakunya tidak begitu. Lari pergi ke pintu. Lepas tu dia pun kata dia nak uji saja. Kan? Baru ni kita sudah baca dalam terjemahan. Maknanya dia takut hilang kuasa dia. Dia tidak menerima agama Islam. Walau bagaimanapun dia tidak buat uduh lah kepada surat Nabi SAW tu. Dia simpan dalam kain sutera. Simpan. Dia kata kekuasaan dia ni akan terus akan terus kekal selagi hak ni surat dikekal. Dia kata. Kali yang kedua. Kali yang kedua iaitu pada ketika Nabi SAW pergi ke Tabuk. Masih dia lagi masih dia jadi raja kepada orang Rom, Kaisar ni. Pada ketika tu Nabi SAW hantar surat sekali lagi. Melalui Dihyah juga. Dihyah juga dia bawa perginya. Jumpa dengan dia lah. Dia kata, tengoklah kata dia, kalau orang-orang dia boleh terima, gini kata dia, kamu pergi pula jumpa dengan ketua padri di Rom. Kamu pergi di Itali lah sekarang, di Rom. Pergi jumpa dengan dia, bawa surat ni, jumpa dengan dia, tengok keadaan dia. Dia pun pergi. Cumanya dalam sejarah tidak dapat dipastikan bila dia pergi pula ni. Hak pergi ni memang Dihyah lah, tetapi hak jadi ketua padri pada ketika tu hak tahun lepas ke, Dughatir ke, ataupun orang lain, tidak disebut. Kira-kiranya seperti mana Kaisar juga, Kaisar tu lah. Hak ni pun ketua padri ni pun hak tu lagi lah, sebab jarak tu dekat sangat. Sebab tidak ada pula yang menyebutkan dia tu mati. Tak ada. Bila dia pergi, memang dia membenarkan. Dan inilah dia kata Nabi akhir zaman.
Dan dia kata kirim salam kepada Rasulullah. Kirim salam saya kepada Rasulullah. Dia pun menyatakan, mengucap. Dia mengucap. Mengucap tu depan orang ramai. Padri tu. Ketua padri tu. Dia mandi dulu. Dia mandi. Dia pun keluar. Dia kata saya nak isytihar. Dia isytihar. Lepas tu dia ajak orang masuk Islam. Tetapi situ juga dia dibunuh. Situ juga dia dibunuh. Mana kira-kira syahid lah dia. Bunuh situ juga. Dia pun cepat-cepat keluar lah daripada tempat tu. Sebab dia ni utusan, orang tidak ganggu lah kiranya. Keluar. Bila dia keluar, dia pergi jumpa pula dengan Herakl yang berada di Konstantinia, iaitu di satu lagi pusat kerajaan dia di Turki pada masa tu. Dia pun wayaklah keadaan ceritanya gini-gini. Dia kata tengok sendiri lah lagu mana akibatnya. Jadi kalau aku buat lagu tu pun lagu tu lah juga nasibnya. Orang tak akan terima juga, dia kata. Maknanya dia tidak memeluk agama Islam. Duratir itu jelas memeluk agama Islam, ketua padri dia. Adapun hak ni Heraklu ni walaupun mengikut Ibnu Abdul Bar dalam isti'ab dia kata dia memeluk agama Islam, tapi tak tepat tu. Sebab apa? Bercanggah dengan riwayat-riwayat yang lain. Dengan jelas Nabi SAW kata ni apabila sampai dia jawab surat, inni muslim, dia kata saya muslim. Tak ada asal ni lah, jadi orang kata dia ni Islam. Nabi SAW pun kata kepada sahabat-sahabat dia, kadzabah bal huwa ala nasraniyati, dusta dia, bahkan dia tetap di atas agama Kristian dia. Nabi SAW kata selalu. Macam mana Nabi SAW kata? Dia Nabi, Allah SWT bagi tahu ke dia. Dia kata selalu. Bila sampai surat tu, dalam surat tu lagu tu tulis, dia kata dusta. Dia tidak Islam. Dia tu di atas Kristian dia. Ini rujukannya dalam Fathul Bari, Umdatul Qari ada berlakon. Lepas tu di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, Heraklu ni Kaisar ni, raja ni hak lain pula. Hak Sayyidina Umar perang dengan hak lain. Tetapi pada masa perang Mu'tah ni, hak berlawan dengan orang kafir ni kan, kafir ni puak-puak dia lah. Kalau dia Islam, dia tu masih ada lagi dalam perang Mu'tah. Semasa Nabi SAW dia masih ada lah. Kalau lah dia betul-betul Islam, apa dia hantar tentera dia pergi perang dengan orang Islam? Ini betul lah hak Nabi SAW kata dusta tu. Betul. Hak dia kata dusta tu sebelum pada tu lagi. Lepas tu jelas perang pula orang Islam dengan puak-puak dia. Jelaslah bahawa Herakli ni tidak Islam. Baru ni kita sudah baca dah banyak dah. Panjang dia. Daripada keterangan soal jawab dia dengan Abu Sufyan ni kita nampak dia tahu banyak tentang agama, tentang sifat iman. Kalau sudah masuk dalam hati seseorang tu lagu mana, memang gitulah. Sebab tu dia faham, cukup faham. Kalau orang masuk dalam agama Islam ni tak akan keluar, tidak akan murtad, dia cukup faham. Sebab itu dia kata begitulah keadaan iman apabila telah meresap di dalam hati manusia, dia tidak akan berpaling, tak ada. Dia mana banyak dia sebut kan, dia tahu dia ni orang alim juga. Sebab itulah dalam riwayat-riwayat ada sebutkan dia ni standing dengan ketua padri tempat dia tu, dari segi ilmu dia. Lepas pada tu kita tengok di sini, kalaulah betul apa yang kamu kata ni,